Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, kembali lagi bersama Cikgu Nasuha untuk subjek pendidikan kesihatan di bawah topik kesihatan diri dan reproduktif. Unit 1, Megah dan Gagah, Remaja Bergaya dan Berjaya. Apa yang perlu murid capai untuk topik kali ini ialah murid perlu ataupun murid akan dapat memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima dan dihargai. Okey, macam PDPR yang lepas, cikgu dah terangkan tentang perubahan fizikal remaja lelaki dan perempuan. Jadi, hari ini cikgu nak kamu faham tentang perubahan diri yang kamu alami untuk diterima dan dihargai. Dan kriteria kejayaan untuk topik hari ini ialah diharapkan murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 cara untuk mengapresiasikan diri sebagai seorang remaja. Okey, mengapresiasikan ni maksudnya menghargai diri lah. Okey, jadi murid-murid perlu tahu cara untuk menghargai diri sebagai seorang remaja. Baik, sebelum kita bincangkan macam mana kamu sebagai seorang remaja menghargai diri kamu ataupun mengapresiasikan diri kamu, cikgu rasa lebih baik kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan remaja. Okey, sebenarnya remaja ni ialah peringkat peralihan dari alam kanak-kanak ke alam kedewasaan. Dan menurut WHO, peringkat remaja adalah di antara umur 12 hingga 24 tahun. Sebab itulah cikgu kata adalah penting untuk kamu tahu tentang perubahan fizikal yang bakal kamu alami dan kamu kena tahu bagaimana cara kamu untuk mengapresiasikan diri kamu sebagai seorang remaja sebab sekarang ni kamu sudah pun berusia 12 tahun dan kamu sedang berada di peringkat awal remaja. Bagaimana hendak menjadi seorang remaja yang bergaya dan berjaya? Okey, yang pertama, kamu hendaklah menjaga penampilan dan kebersihan diri. Okey, sebagai seorang remaja ni pastikan kamu jaga penampilan dan kebersihan diri kamu kerana penampilan dan kebersihan diri ni akan melambangkan imej peribadi kamu. Kamu ni seorang yang pembersih ke, pengotor ke, macam mana? Jadi, sangat pentinglah untuk kamu jaga penampilan dan kebersihan diri ni. Okey. Kalau pakai pakaian tu, pastikan pakai pakaian yang sudah dibasuh ataupun dibersihkan supaya taklah bau busuk. Kalau kamu pakai baju yang dah kamu pakai satu hari berpeluh, kemudian esok kamu pakai baju yang sama, sudah tentu kamu akan mengeluarkan bau badan yang kurang enak. Jadi kawan-kawan pun tak mau duduk dekat. Kawan-kawan lari daripada kamu. Okay. Kalau boleh, gosok sedikit baju tu. Baju yang berkedut tu, kamu gosok sedikit sebelum kamu keluar. Supaya kamu kelihatan lebih kemas dan segak, bergaya, cantik, bergaya. Okey, bagi murid-murid Islam, cikgu nak ingatkan adalah penting untuk kamu menjaga aurat kamu. Bagi lelaki tu, pastikan kamu tutup daripada kawasan pusat hingga ke bawah lutut. Kemudian untuk yang perempuan, tutup seluruh anggota badan kecuali tapak tangan dan juga kawasan muka. Kemudian untuk murid yang bukan Islam juga cikgu nak ingatkan kamu juga perlu pakai pakaian yang sopan dan bersih. Yang kedua, kamu hendaklah mentaati perintah agama. Okey, macam mana yang kita tahu di dunia ni semua agama mengajak penganut dia membuat kebaikan. Tak ada satu agama pun yang menyuruh penganutnya membuat kejahatan. Jadi apabila seseorang itu patuh kepada perintah agama, maka secara automatik dia akan mempamerkan pekerti yang mulia. Yang ketiga, kamu perlu menghormati orang yang lebih tua dan mentaati ibu bapa dan guru. Orang yang lebih tua ni siapa? Okey, ibu bapa, datuk, nenek, kakak, abang, pakcik, makcik, guru, semua adalah orang yang lebih tua daripada kamu. Okey, kalau ibu bapa dan guru kamu ni tegur tentang satu perangai kamu, kamu perlu terima teguran tersebut dengan fikiran yang terbuka dan positif. Jadikan teguran itu sebagai satu panduan untuk kamu ubah diri kamu kepada yang lebih baik. Sebab apa? Sebab menyayangi dan menghormati ibu bapa dan guru-guru adalah penting supaya kamu disayangi dan diberkati. Doa dan restu ibu bapa ni sangat penting. Jadi, kamu perlulah menjaga hati dan dengar nasihat mereka. Okey.
Kenapa kamu kena taat kepada guru pula? Okey, ini adalah sebab guru yang memberi ilmu kepada kamu. Tanpa didikan guru, pelajar tak akan berjaya. Okey, kalau ada apa-apa yang kamu tak faham tentang sesuatu perkara, kamu hendaklah rajin bertanya kepada guru. Yang keempat, kamu juga perlu menjadi seorang yang berilmu. Macam mana nak jadi seorang yang berilmu? Sudah pastilah kamu perlu mencari ilmu. Okey, banyak kan membaca bahan-bahan ilmiah seperti fiction science, ensiklopedia, biografi, falsafah dan banyak lagi jenis-jenis bacaan yang ilmiah lah. Okay, kemudian kamu juga boleh melayari internet untuk mendapatkan lebih banyak info-info. Sekarang ni dunia di hujung jari. Orang kata klik saja dapat maklumat apa yang kamu hendak tahu. Tonton video ilmiah seperti dokumentari dan sebagainya. Okay, bertanya kepada guru. Bertanya kepada ibu bapa kalau kamu tak faham tentang sesuatu dan kamu hendak tahu perkara itu lebih mendalam. Jadi kamu kena tanya orang yang lebih berilmu. Okay. Kenapa penting sangat untuk menjadi seorang yang berilmu ni? Sebab orang yang berilmu ni dia akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Seterusnya kamu kena kenali potensi diri. Kamu kena yakin dengan kebolehan diri kamu dan yakin bolehlah. Jangan lihat diri kamu secara negatif. Tapi sebelum tu cikgu nak ingatkan juga, dalam apa-apa bidang yang kamu ingin ceburi itu, pastikan juga kamu ada potensi dalam bidang tersebut. Jangan sekadar minat tapi tak ada potensi. Yang ni sukarlah sikit untuk kamu berjaya dalam bidang tersebut. Contohnya, kamu minat sangat dengan sukan badminton. Kamu minat sangat dengan Datuk Lee Chong Wei. Tapi kamu tak ada potensi dalam badminton. Jadi, sukarlah untuk kamu berjaya dalam bidang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu minat sangat dengan sukan bola sepak dan kamu minat sangat dengan Ronaldo dan kamu tahu yang diri kamu ni ada bakat dalam bola sepak, kat sekolah pun kamu selalu main bola sepak, why not kamu berusaha dengan lebih keras dalam bidang tersebut. Mana tahu nanti kamu akan menjadi seorang pemain bola sepak yang berjaya. Okay, kamu juga perlu menjadi seorang remaja yang rajin dan bertanggungjawab. Sebagai seorang anak dekat rumah, kamu kena selalu bantu ibu bapa kamu untuk membersihkan dan mengemas rumah. Dan sebagai seorang murid, kamu perlu tahu tanggungjawab kamu. Sebagai seorang murid ni, apa yang perlu kamu lakukan? Okay, contohnya kamu kena selalu baca buku dekat rumah, rajin siapkan kerja rumah, rajin bertanya kepada guru kalau kamu tak faham tentang sesuatu topik. Dan apabila hendak menghadapi peperiksaan, kamu perlu rajin mengulang kaji pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya sebagai seorang remaja, kamu juga perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi. Kenapa? Sebab individu yang berdisiplin ni adalah individu yang sentiasa proaktif dan tak gemar curi tulang. Okey, pastikan masa yang ada diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Contohnya, kamu boleh isi masa lapang kamu dengan membaca bahan ilmiah, tonton televisyen, riadah bersama keluarga dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang berfaedah lah. Okay, kenapa? Sebab bila kamu isi masa kamu dengan benda-benda yang berfaedah, ini dapat mengelakkan diri kamu daripada terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Okey, kalau boleh, cikgu nak kamu sediakan satu jadual belajar yang lengkap dan kamu perlu patuhi jadual tersebut. Akhir sekali, kamu juga perlu mempunyai wawasan yang tepat dan jelas. Okay, kamu kena tetapkan matlamat yang tepat dan jelas supaya kamu dapat berusaha untuk capai apa saja impian yang kamu ingin capai. Okey, insyaAllah dengan mempraktikkan semua tips yang cikgu bincangkan ini, kamu akan menjadi seorang remaja yang bukan sahaja bergaya tetapi juga berjaya. InsyaAllah. Baik, cikgu ada 2 tugasan untuk kamu siapkan hari ini. Yang pertama ialah kena pasti perubahan diri yang dialami dengan menanda senarai semak perubahan diri dalam kad bancian. Okey, ini kad bancian yang cikgu sediakan. Kamu perlu isi maklumat kamu dalam kad bancian ni. Okey, contoh maklumat kamu seorang murid lelaki. Jadi kamu tanda dekat bahagian lelaki. Kemudian kamu semak perubahan fizikal yang kamu hadapi. Contohnya kalau kamu ada mengalami pertumbuhan jerawat, kamu tanda dekat bahagian pertumbuhan jerawat. Okey, bagi senarai yang tidak ada pada diri kamu, biarkan kosong sahaja. Okey. Untuk tugasan kedua, kamu hendaklah senaraikan 3 cara bagaimana kamu mengapresiasikan diri
ataupun menghargai diri kamu sebagai seorang remaja. Okey, yang ni kamu bolehlah rujuk semula kepada perbincangan kita tadi mengenai remaja bergaya dan berjaya, dan juga kamu boleh rujuk buku teks Pendidikan Kesihatan muka surat 4. Okey. Selamat menjawab ya.